percaya ada tak? Line okey tak? Ada line tak? Memang macam okey je. Ha, ada live tak dekat FB dengan IG? Ada orang masuk. Okey, rasa okey ni? Rasanya makin lebat ke macam mana ni? Macam lah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Macam marah je. Suka pandang muka dia cantik. Lagi depan ni sudah cantik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 17 Ramadan. Dan hampir setiap hari bulan Ramadan hujan akan turun membasahi bumi. Seolahnya bumi sedang diberkati oleh Allah. Kan? Kita tahu. Kita tahu apa hujan membawa rahmah. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Masya Allah. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian. Saya sekarang sedang berada di tempat yang sangat istimewa. Dan mungkin ramai yang tertanya-tanya, apa cerita dengan ladang ummah? Kan? Macam tak ada update. Hari tu beria kata nak buat ladang ummah. Kan? Lepas tu senyap lama. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Walaupun sumbangan untuk ladang ummah ini hanya kami dapat lebih kurang dalam 2%, dalam 5%. Tapi kita tetap teruskan selangkah demi selangkah. Dan dengan pada hari yang mulia ini, 17 Ramadan, kami berkongsi kebahagiaan dengan tuan-puan dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, ladang ummah kita telah pun mula beroperasi. Lebih kurang dalam 2 minggu yang lepas sebenarnya, lembu dah mula masuk secara berperingkat. Dan ladang ummah yang anda lihat di belakang saya ini, mungkin ada yang baru follow yang tak tahu apa cerita ni ladang ummah Ustazah ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ladang ini kita jika anda pernah ikuti satu isu viral dalam bulan 11 pada tahun 2020 berkenaan dengan kartel daging halal palsu. Ketika itu kan kita terus buat keputusan dan sepakat kan dengan beberapa tim kita untuk mengadakan satu ladang lembu kan yang kita namakan subhanallah ladang ummah, yang mana pembinaan ni hasil daripada infak wakaf. Dan alhamdulillah ya, dan alhamdulillah memang ada wakil-wakil ladang, masya-Allah. Subhanallah, nampak. Ui. Okey, takut ke? Masya-Allah. Okey, kita boleh nampak. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dia orang tak puasa, makan je kan depan kita. Nombor 9 ni jinak. Ni jinak ni. Oh, ada nombor. Ada nombor. Saya peluk hari tu. Oh, mana nombor Ustaz? Tu. Nombor dia. Oh, dia datang. Okey, meh saya pegang. Itulah. Oh, yang ni memang nak dimanjakan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Di hospital apa Surawi. Yolah tu. Aduh Ustaz ni kata beranak di hospital. Aduh, saya pula boleh tanya je ke? Memang tak logik lah. Ini memang manja. Tengok. Masya Allah, subhanallah, tuan-puan sekalian. Sebenarnya kan, berapa kali dah diambil ni. Sebenarnya saya tak terkata. Dan ini adalah kali pertama kami, saya, suami, tim sampai ke ladang ummah kita setelah lembu masuk. Ya. Tahu, follower ya. Memang follower juga. Di Instagram ke di Facebook? Masya Allah. Okey. Ya, saya tahu kan. Dah lama nak jumpa kan, nak ambil gambar kan. Nanti kita ambil gambar. Okey. Semua nampak macam diam, tenang. Mungkin sebab hujan. Dan cuba tengok lembu yang besar ni. Lembu yang besar ni dikatakan dia boleh membesar dan menggemuk lagi. Okey, sabar. Okey. Lembu Brahman. Ya, Encik. Lembu Brahman, dia boleh pergi kepada seekor. Subhanallah, tuan-puan sekalian.
Masya Allah, ini adalah satu kebahagiaan dan kegembiraan untuk kita semua. Kita rancang bulan 11. Selepas sehari kita bincang, Ustaz Azmi, kami, bila kita sedar kita perlu menjadikan perusahaan daging lembu ini sebagai satu fardu kifayah. Kan, sebagai satu fardu kifayah untuk memberikan bekalan daging yang halal dan thayyib. Okey, memang minta maaf ya, kena bersabar. Sebab apa, line ni memang kat sini on off. Ini adalah di mana tempat? Sungai Yu, Kuala Selangor. Sungai Yu, Kuala Selangor. Jadi Ustazah nak nampakkan ladang kita. Ini adalah ladang kita bersama, bukan ladang kami. Kami bukan buat untuk keuntungan, untuk bisnes tak. Okey, tuan-puan dimana Allah sekalian, ladang ini keluasannya adalah 4 ekar. 4 ekar saja, sebenarnya tak besar. Dan insya-Allah kita maksimiskan penggunaan ruang, boleh memuatkan dalam satu masa 2,000 ekor lembu. 2,000 ekor lembu. Okey, kalau tuan-puan tengok, di sebelah sini nanti kita akan buat bahagian rumah sembelihan. Kita akan cuba buat rumah sembelihan berteknologi tinggi. Kan, yang patuh syariat, yang mesra, yang menggunakan teknologi, dikatakan rumah sembelihan seperti mana di Australia. Kita boleh tengok, ini nanti kita akan bina rumah sembelihan. Okey, pusing sebelah sana tu kita ada mengekalkan area untuk tanam-tanam sumber-sumber makanan kepada lembu ni. Okey, kita pusing. Boleh nampak kan? Ini adalah ladang kandang yang dah kita angkat. Dan sebelah sini adalah masih dalam proses pembinaan. Sebelah sini masih dalam proses pembinaan. Hujung sana pun masih dalam proses pembinaan. Jadi kita boleh tengok progres sebenarnya sangat cepat. Bulan 11 kita plan, bulan 12 kita dah mula naik. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan 4 kan? Bulan 4, mereka dalam tempoh 4 bulan naik, lepas tu kita cari lembu. Dan tuan-puan sekalian, lembu ini semua lembu. Masya Allah. Dah? Okey, tuan-puan sekalian, lembu di sini semuanya lembu tempatan, bukan lembu import. Bukan lembu daripada Thailand ataupun mana-mana. Memang pure tempatan. Ustaz Hussein, Masya Allah, pengembala kita, Ketua pengembala kita sana tu Ustaz Hussein, Masya Allah. Ustaz Hussein pergi turun, pergi macam-macam negeri lah untuk ambil lembu. Kan, lembu diproses, diambil. Dan kita sebenarnya sedang menunggu ada lagi berapa ekor lembu nak sampai. Nanti kot dalam perjalanan. Okey, lembu di sini 80% kita bagi makanan apa? Cuba kita tengok, makanan hijau. Okey, subhanallah. Jadi saya, okey. Kita akan bagi makanan. Memang 80% di sini makan makanan hijau. Main sini. Krrr. Subhanallah. 80% ada sumber makanan asli, makanan hijau. Maksudnya 20% kita guna juga 20% untuk daripada sumber makanan apa? 20% sumber ni kita sebut dedak. Memang kena juga dedak. Sebab dedak ni adalah untuk mempercepatkan pembesaran. Dedak ada bawah ni. Tapi kita ambil dedak. IG okey? Subhanallah, kembali semula di FB. Tak apalah, kita buatlah setakat yang termampu, terdaya ya. Sebab saya ni bukan mudah kita nak rentas negeri. Saya daripada Seremban ke Kuala Selangor. Jadi tadi tu bila sampai, kata buat je lah live nak berkongsi kegembiraan, kesyukuran dan juga perkembangan terkini ladang Ummah. Okey, mungkin ada yang tanya, adakah lembu yang keluar daripada sini percuma? Adakah ia percuma? Tidak. Tapi mungkin harga yang keluar lembu daripada sini adalah lebih murah daripada pasaran. Kedua, kita jamin kualiti sebab kita jaga sendiri. Kita jamin dari segi kesucian sembelihan dan sebagainya. Habis tu hasil daripada keuntungan kita buat ladang Ummah ni. Bila kita jual lembu, nanti kan kita jual masuk ke pasaran. Kita akan jual jual lah. Sampai masa nanti lembu-lembu ni akan dijual. Siapa pun boleh beli lembu di sini untuk akikah, untuk ibadah kurban nanti. Jadi hasil jualan lembu itu, duit tu akan masuk kembali kepada ladang Ummah. Akan masuk kembali pada ladang Ummah untuk sustain. Untuk sentiasa membekalkan. Sebab semua tu memang perlu modal. Lepas dah jual, beli lagi lembu. Lepas tu besar-besarkan lembu. Kalau ada untung sikit, kita letakkan ia di bawah kos operasi. Kalau ada hutang, tolak kos operasi, gaji pekerja,
kos ni apa semua, kita buat apa tuan-puan sekalian? Kita akan masukkan dalam akaun NGO kita untuk dijadikan kerja amal, kerja dakwah. Jadi tuan-puan sekalian, sepenuh bulan Ramadan yang barakah ni, kepada sesiapa yang ingin berwakaf untuk ladang ummah, kan, setiap besi ceracak yang kita bina, kan, batu bata yang kita bina. Okey, Syira, okey tak tu? Alhamdulillah, boleh nampak dah sampai. Okey, ada lagi lembu yang sampai. Mungkin adalah daripada mana ni lembu dah sampai. Okey, kita cuba jalan ya. Beria ni Ustazah ni, memang beria. Hari ni 60 ekor. Okey. Alhamdulillah hari ni 60 ekor. Dia mereka sampai berperingkat. Okey. Comel-comel lembunya. Memang kita ambil lembu tempatan. Okey tak tu line tu, okey. Ada, subhanallah. Okey, jadi lembu ni kita nak turunkan. Dia ada tempat turun dia. Boleh? Dah ready? Okey, saya nak tunjukkan bagaimana laluan lembu ni. Okey. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang ke ladang ummah. Okey, okey. Lembu kan, kalau pun kita bawa daripada jauh, dia tak duduk tau. Dalam lori tu dia berdiri je, dia tak duduk. Mungkin ialah Allah ciptakan dia macam tu. Okey, tuan-puan sekalian, rangka ni yang tuan-puan tengok ni, ini belumlah lagi sempurna. Tapi kita operasi saja mana yang ada sebab kita nak kejar untuk ibadah korban. Kita nak bekalkan ibadah korban dalam 1,000 ke 2,000 ekor. Okey, jadi kita kena ambil lembu tu daripada sekarang. Sebab makan masa untuk dia membesar, untuk cukup saiz. Biasanya dijual dalam 200 kg, kita akan jual dalam 200 kg macam tu. 200 kg ke atas. Jadi ada lembu yang belum cukup 200 kg, jadi kita masih lagi perlu ni. Okey, kita boleh tengok. Jom kita tengok lembu turun daripada ni. Okey, sekarang boleh tengok ke sini. Kita boleh tengok, tuan-puan sekalian, hasil daripada wakaf, infak tuan-puan sekalian, kita betul-betul manfaatkan, kita gunakan. Kita tak bazirkan sejak sen yang tuan-puan berikan, masya-Allah. Jadi, kita boleh tengok ya, insya-Allah selagi mana ladang ummah ini beroperasi, infak, awak kena tutup pasal ni. Infak dan juga wakaf yang kalian berikan, masya-Allah, kita manfaatkan untuk membina ladang ummah. Insya-Allah selama itu pahala mengalir untuk tuan-puan sekalian. Ini adalah fardu kifayah. Kita kena ada pihak-pihak yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyediakan sumber daging yang halal. Subhanallah, ini antara ikhtiar kami, projek di bawah NGO Sahabat Amal Care. Subhanallah, ini adalah projek anda juga, projek kita semua. Walaupun anda menyumbang RM1, RM5, RM10, semua itu termasuk anda sebahagian. Masya Allah. Okey. Sekarang lembu ni tuan-puan sekalian, memang kita akan ni dek ambil tu. Okey, kita nak turunkan lembu ni. Ini kita akan tengok laluan lembu ni berjalan macam mana. Kenapa? Okey, subhanallah, kita sedang berada di mana? Ladang ternak ummah. Hasil daripada infak wakaf, kita bina ladang ternak ini bersama-sama. Dan insya-Allah hasil daripada usaha ini, kalau ada untung, kita akan masukkan ke tabung Sahabat Amal Care untuk jana pendapatan tabung infak kita. Dan selebihnya adalah untuk kooperasi. Ini bukan hak milik sindian berhad, ini bukan hak milik personal, ini adalah hak milik kita semua. Nampak kan hujan makin lebat. Nampak ke dalam live hujan? Mesti orang kata kesian Ustazah, ataupun Ustazah tu macam terdesak sangat ke tu kan, sampai hujan-hujan pun nak buat live. Okey, InsyaAllah
Kita akan buka, kita nak turunkan lembu ni. Okey, harap-harap berjalan lancar lah. Lepas. Okey, lepas. Alhamdulillah lepas. Okey. Bila lembu sampai, okey, ketiban. Yang di lembu-lembu yang dinunggu-tunggu. Okey. Okey, dia akan berjalan. Okey, sabar, bawa bertenang. Oh, beria dia. Okey. Diorang pun akan masuk. Okey. Oh, pandai pula dia. Tahu dia. Okey. Jadi, bukan. Ustaz. Kau dapat memang tak kejap. Oh, sekat sekejap. Okey. Ini sebenarnya nanti bila dah siap betul-betul memang akan lebih cantik. Bila dah siap betul-betul. Tak buka tadi. Oh, tak buka. Sebenarnya nanti bila dah siap, ini belum siap betul-betul ni. Nanti ini masih dalam proses pembinaan. Nanti dia orang ni memang tempat ni akan cantik. Ni kacat elok-elok. Oh, berlari. Beria tu macam tahu ke. Sabar, buat bertenang nak pergi mana tu? Okey, kita boleh nampak laluan lembu ni. Syira, tunjukkan sana Syira. Nampak tak? Okey, dia orang akan pergi mana? Meh. Kita tunjuk dia orang pergi mana. Macam tu lah rupanya bila lembu sampai. Sebab apa kita bina laluan tu muat-muat je untuk dia orang supaya dia orang tak patah balik. Lepas tu dia orang akan masuk. Nampak kan? Dia orang akan masuk. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, kita boleh tunjukkan lembu. Ustazah ni dia orang tak heran lembu ramai kan, tak biasa tengok lembu. Tengok lembu tengok je tu. Okey, jadi lembu yang masuk tadi tu dia terus masuk ke kandang ni. Dia orang ni mudah menyesuaikan diri walaupun baru kali pertama berjumpa. Mereka ni ada lembu yang kita ambil daripada nanti mana Ustaz Husin. Kita nak temu ramah Ustaz Husin sikit. Okey, subhanallah. Kita boleh tengok. Ya Allah, besarnya yang ni. Mai sini. Marilah, nama apa ni? 38, nombor 38. Sini. Amboi, buat dek je. Itulah. Ni UAH ni, tahu tak UAH? Buat tak heran pun. Okey, subhanallah, tuan-puan dan puan-puan sekalian, kita boleh tengok makanan ruji mereka adalah makanan hijau. Lepas tu kita campur juga dengan dedak. Okey. Ustaz Husin adalah tengok Ustaz Azmi sebagai pengurus projek. Pengurus projek Ladang Umah. Bahagian ni. Okey, Ustaz Azmi adalah pengurus projek Ladang Umah kita. Memastikan projek berjalan lancar mengikut jadual. Dan belakang tu adalah Ustaz Husin, ketua pengembala. Memang berpengalaman lama dalam bidang ni, menternak lembu, kambing dan macam-macam lagi Ustaz Husin ternak. Jadi kita nak dengar sikit. Sekarang pukul berapa? Dekat nak buka dah ke? Mana? Itu apa tu? Sekarang? Oh, belum pukul 6 lagi. Okey, sabar. Mungkinlah ada orang tengok lembu tengah makan, kan? Okey. Mungkin ada orang tengok lembu tengah makan, jadi kita pun jadi macam terliur kan? Jadi sabarlah ya, lembu memang tak puasa. Okey. Ni. Ustaz, sekarang ni saya nak buka dah ni. Ustaz pegang ni. Semua orang bercakap dah dengar. Okey, sekarang ni Tabur je. tabur sikit-sikit. Okey. Tu dengan mari tu. Tengok mari ah. Oh, jadi dia suka juga dedak. Oh, ini banyak tabur dah. Okey, subhanallah. Okey, kita boleh tengok. Oh, rupanya. Okey, ni. Okey. Boh. Kau panggil macam mana ya? Panggil lembu macam mana kan? Panggil lebih suara kecil. Yalah tu. Oh, miau. Boh. Ya. Okey. Mana lembu-lembu yang baru sapa tadi? Baru sapa je dia dah bergaul dah.
bersama dia. Okey. Itu duduk. Okey, kita tanya mana Ustaz? Kita tanya temu ramah Ustaz Husin. Tengok tuan-puan sekalian, alhamdulillah. Okey, ada orang tertanya-tanya, Ustaz dia mau masuk ke kakak nanti. Tuan-puan sekalian, saya bagi tahu. Kami sekarang sedang berada di ladang ternak Ummah. Ini adalah salah satu projek di bawah NGO Sahabat Amal Care yang menelan belanja dalam 4 juta. 4 juta Ustaz? Belanja dalam berapa? InsyaAllah. Kita Kos baru sekarang ni dah 2.2 ya. Projek ini menelan belanja dalam 4 juta. Setakat ini kita dah menggunakan hampir 2 juta belanja untuk bina kandang, untuk beli lembu dan sebagainya. Lembu ini akan dibesarkan di sini sehinggalah sampai tempoh matang cukup dari segi berat dia. Jadi tuan-puan sekalian, kita boleh tengok di belakang ini. Kita tengok ni anak-anak pelajar-pelajar di bawah tahfiz madrasah Ustaz Husin. Masya-Allah. Okey, ni adalah makan petang. Semua. Tengok. Masya-Allah. Dia orang ni macam manja tau. Bukanlah manja tapi okey, baiklah. Okey. Subhanallah. Okey, Ustaz. Sekarang Ustaz bagi. Yang ni lembu besar, sebenarnya lembu besar-besar sini. Sebab tu dia ni ada lebih situ. Kalau lembu kecil sana, pandangnya barulah selesa makan. Okey. Ustaz Husin, cerita sikit pasal perkembangan berapa ekor. Lepas tu Ustaz Husin ceritalah. Ustaz kena duduk kat sini. Okey. Sila. Ustaz kena dekat sikit. Dekat. Oh ni mic kan? Oh. Tak apa basah. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah amma di petang hari ni insya-Allah kita cuba ringkas-ringkaskan sikit pengenalan ataupun tadi ustazah pun dah cerita panjang. Jadi ini sedikit sebanyaklah berkaitan dengan lembu ni. Lembu ni kita dah mula masuk lebih kurang 4 hari lah. Daripada minggu lepas kita dah start masuk berperingkat dan specialnya lembu ni kita cuba bawakan lembu-lembu tempatan daripada Pahang, daripada Negeri Sembilan, daripada Selangor. 3 negeri ni merupakan negeri yang kita fokus lah untuk kita bawa masuk bekalan pada tahun ni. Jadi inilah lembu-lembunya dan keseluruhan lembu yang ada di 147 ekor yang ada. Dan insya-Allah hari ini akan sampai 60 ekor dan esok insya-Allah akan sampai lebih kurang 90 ekor lagi daripada lembu-lembu tempatan insya-Allah. Tuan-tuan kalau tengok lembu ni ada saiz besar, ada saiz kecil. Jadi insya-Allah setelah siapnya kandang ni kita akan mula menggradekan lembu lah. Lembu besar kita letak satu lembu saiz lembu besar, kita akan letak mungkin kita akan kelaskan dia double A. Kemudian sebelah sana kita akan masukkan lembu-lembu double A. Kemudian BC. Kita ada kandang kat sini. Tuan boleh tengok-tengoklah. Dan insya-Allah kita akan mula sekarang ni proses untuk kita feedlot. Kita cuba gemukkan semaksimal mungkin yang kita dapat. Dan buat masa ni kita hampir lebih kurang daripada 3 bulan untuk sampai ke tarikh Raya Haji Aidil Adha. Jadi buat masa ni memang kita akan bekalkan makanan 24 jam. Makanan yang kita akan bekalkan buat masa ni 24 jam. Makanan kita berasaskan rumput Napier. Dan sekarang ini kita telah memotong rumput Napier sehari sebanyak 1 tan. Kita bagi makan. Kemudian jerami padi dan dedak. Dedak di waktu petang je sehari sekali. Kemudian yang kita sentiasa adakan rumput Napier dan juga jerami padi. Tuan-tuan boleh tengok-tengok lembu ni. Dan insya-Allah kita cuba target sebulan daripada sekarang lembu ini dah cantik. Dan tuan-tuan bolehlah nak datang tengok lembu, pilih lembu untuk ibadah korban insya-Allah. Okey, Ustaz, kalau lembu besar ni dalam berapa ni harga dia? Okey, lembu saiz-saiz ni kita akan kelaskan dia sebulan ataupun 2 bulan akan datang. Kemungkinan kita target dia boleh naik lebih kurang 50 ke 70 kilo lagi lah. Jadi lembu ni kita akan letakkan first kandang, petak pertama, dan kita akan letak dia sebagai kandang double A. Makna lembu A dia double A punya lembu. Jadi jumlah berat dia berapa?
kita sasarkan 500 kilo ke atas. Kita sekarang ni kita ada beberapa ekor lembu. Kat sana pun ada lembu yang kita sudah capai target 500 ke atas. 500 ke atas. Ini besar. Yang ni kan apa ni? Ada sebab dia besar, lepas tu dia mahal. Adakah daging dia lebih sedap pada lembu biasa? Dia daging lebih kurang je. Cuma kuantiti daging dia lebih besar lah, lebih banyak. Rasa biasa. Sebenarnya Ustazah, dia kalau ikut manfaatnya Ustazah, sebenarnya lebih baik lembu besar daripada lembu kecil. Lembu kecil average sekarang ni harga lebih kurang 4,5 ke atas. Itu pun 4,5 kita tak tahu saiz besar mana. 4,5 ke atas ni, kalau kita beli 2 ekor, belum sama dengan berat daging yang kita dapat dengan seekor lembu. Cuma sebabkan kita korban ni, kita nak pakai nyawa seekor lembu untuk 7 bahagian. Ni walaupun banyak tapi boleh 7 nama je lah. Betul. Tapi dari sudut kalau kita ada rezeki lebih, dari sudut manfaatnya ambil lembu besar. Jadi bila kita buat korban, kita boleh agih lebih ramai orang. Lebih ramai. Lebih ramai. Ini anggarannya daging, kalau lembu yang 4,600, 4,700, 4,900 mungkin daging lebih kurang 80 ke 110 kilo. Tapi kalau lembu besar ni boleh pergi sampai 250 kilo daging. Makna 2,5 ekor lebih kurang macam tu daging untuk seekor lembu besar ni. Okey, Ustaz, lembu tidur tak? Lembu tidur. Dia lembu ni kerja dia makan, duduk, tidur. Makan, duduk, tidur. Oh, dia duduk juga? Duduk. Lembu ni campur betina? Tak ada. Memang kita target untuk lembu jantan je. Selepas raya haji, mungkin kita akan masuk lembu betina dan kita akan cuba jadikan ini sebagai tempat untuk memborong. Makna kita menjual dan kita membeli. Lembu betina ke lembu kecil ke, kita cuba bekal kepada penternak-penternak yang nak cari lembu betina, anak lembu, kita cuba bekalkan juga, insya-Allah. Ustaz, ni kan ada besar kecil. Yang besar tak boleh ke yang kecil? Alhamdulillah setakat ni kita dah ajar, dah biasakan mereka duduk macam ni. Jadi sikit-sikit gurau tu ada. Gurau tu ada. Tak bergaduh sampai Tak ada. Alhamdulillah sangat. Tengok ni, yang besar boleh makan yang sebelah yang kecil, yang putih boleh duduk tepi yang hitam. Betul-betul. Mereka boleh. Dah didik lah. Dah didik. Dah terbiah mereka. Dah terbiah, kita dah buka kitab apa semua dah. Jadinya sekarang bukanlah kita kata bodoh seperti lembu, tapi cerdik seperti lembu. Okey, alhamdulillah. Okey. Mungkin kami tolong ambil. Okey, mungkin Ustaz boleh cakap sikit Ustaz. Sini. Waktu memanglah tidak tak boleh harap. Sini. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melihat hasil daripada usaha semua. Terutamanya bila mana ada kesedaran kepada daging katil haram yang tempoh hari, dan kita boleh lihat bagaimana usaha gigih itu direalisasikan. Bila mana kita lihat pecah tanah Ustaz hari yang menggerakkan jentolak, kita ingat lagi tak? Okay, ingat. Semua jadi viral tu video tu kan, Ustaz menggerakkan jentolak tu. Kita pecah tanah di sini. Kemudian daripada itu, alhamdulillah kerja berterusan. Sekali lagi saya nak panggil Ustaz Azmi lah sebagai ketua projek ni. Kena raikan dia ni. Okay, jadi alhamdulillah hasil sumbangan dan juga sokongan semua, kita bersama-sama merealisasikan impian kita bersama dalam kita membekalkan daging yang diyakini halal dan juga tayyiban lah, insya-Allah. Moga suatu hari nanti kita mampu menggerakkan ke seluruh negara dengan harga yang kita boleh tawarkan lebih murah, dan orang yang kurang berkemampuan seperti staff-staff dapat mampu menikmati daging ini dengan mudah dan percuma, dan insya-Allah. Itu saja insya-Allah. Subhanallah, terima kasih kepada Encik Tengku Fazil Tengku Jahaya merangkap suami saya. Selaku pengerusi NGO Sahabat Amal Care, saya penaung lah. Tapi mereka ni yang banyak buat kerja keras. Boleh nampakkan lembu-lembu tengah makan. Dan tuan-puan sekalian, mungkin ada yang tak tahu projek ladang ternak ummah ini. Ladang ternak ummah ini dimulakan pada bulan 11 tahun lepas. Ketika itu bermula daripada satu kes viral kan, viral berkenaan dengan daging katil import yang dipalsukan logo halal. Kemudian saya sendiri memang jumpa beberapa pihak, lalu mereka mengatakan bahawa semua nak masuk live ya, berebut-rebut. Amboi. Okey. Lalu mereka kita bincang-bincang, kita kata okey, kita cuba ikhtiar untuk bina ladang ummah
dengan kos yang sangat minimum dan kita manfaatkan sungguh-sungguh, masya-Allah. Kan kita buktikan, kita cuba walaupun dengan kos yang rendah, sebenarnya 4 juta bunyi banyak, tapi untuk membina ladang seumpama ini 4 juta tu ramai yang terkejut. Boleh ke dengan kos 4 juta sekali dengan lembu, sekali dengan pembinaan? Tuan-puan sekalian, pembinaan ini besi yang sangat berkualiti tinggi. Kita ada pilihan beberapa tender untuk bina ladang. Tapi mungkin ladang dengan harga separuh kita boleh bertahan 10 tahun, 20 tahun. Tapi dengan kualiti besi, cara pembinaan dan sebagainya, mungkin bertahan lebih lama lagi sebab kita buat ni. Pembinaan kandang ni saja nilai je dalam 450,000 macam tu lah. Itu baru kandang saja. Kan harga tanah ni kita dah bayar dah habis. Tanah ni bernilai dah 600,000 kan Ustaz. Jadi kandang dan juga tanah dah 1 juta tuan-puan sekalian. Lembu yang masuk ni lebih kurang hampir 1 juta. Itu yang kata kita dah guna hampir 2 juta. Jadi selebihnya nanti kita kena bina ladang rumah sembelih. Lepas tu bila rumah sembelih dalam 1 juta kos dan 1 juta lagi lembu yang kita nak cukupkan sehingga 2,000 ekor. Kita kandang kambing kita akan bina. Betul, di sana kita akan bina kandang kambing, lepas tu kandang lembu. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, insya-Allah antara target kami adalah kami nak menyediakan daging yang halal dan thayyibah bagi yang mampu membeli dengan harga yang terbaik di pasaran. Kedua, kita nak memberikan daging yang percuma kepada asnaf. Sebab kami di Sabah Amal Care, di Gerobok, di sekian-sekian di negeri-negeri, memang kalau bulan Ramadan ni kita kerap juga bagi daging, ayam, ikan percuma kepada asnaf. Jadi itulah impiannya. Kalau 2 hari sebelum raya kita akan sembelih dah. Oh, nanti 2 hari sebelum raya kita akan ambil dah beberapa ekor yang dah matang untuk bagi sumbangan kepada asnaf fakir miskin sempena hari raya. Hari tu sebelum Ramadan kita dah buat juga. Kita dah sembelih beberapa ekor untuk diagihkan, dan kali ini insya-Allah mungkin lebih banyak kita akan agihkan untuk setiap mana-manalah asnaf yang mampu kita capai. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mungkin ada yang tanya, adakah lembu ini percuma sebab keluar daripada ladang ummah? Dan untuk pengetahuan, hasil daripada infak orang ramai untuk ladang ummah ini, kita perlukan 4 juta. Sumbangan yang terkumpul baru 200,000. Jadi yang selebihnya kita suntik daripada sumber-sumber yang lain. Jadi apa yang mampu kami buat, walaupun kita tengok sumbangan baru 200,000, tak lepas pun nak bina kandang, tak lepas pun nak bina sekian-sekian, tapi kami tetap teruskan projek ni dengan mengambil sumber-sumber yang lain. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, insya-Allah selepas nanti bila kita dah dapat jual balik lembu ni, itulah yang akan kita pusing balik untuk menanggung kos yang kita ambil daripada sumber yang lain. Jadi kos operasi bukan rendah. Dah kita jual lembu, kena beli lembu lagi. Lembu kita beli pun dalam harga 3,000 dah tuan-puan sekalian. Kan sebenarnya jual lembu kalau siapa yang biasa bukanlah untung yang banyak. Lagi-lagi kita beli lembu tempatan yang harganya sudah tinggi, jual pula di tempatan. Lain kalau kita beli lembu daripada luar dan sebagainya, mungkin harganya lebih murah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, masyarakat yang keluar bekerja, membantu untuk kerja-kerja proses bagi makan lembu. Sekarang ni kita proses nak bagi makan sebanyaknya, jadi nak cepatkan pembesaran, tinggal 2 bulan lagi, 2 bulan lebih, 3 bulan untuk Raya Haji. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi tuan-puan sekalian, selamat nuzul Quran sekali lagi, dan selamat buat persiapan untuk berbuka puasa. Saya bersiaran daripada ladang ummah, daripada ummah ke ladang ummah, kembali ke Allah. Ada balik. Okey, sekian daripada saya. Itulah kata kena tinggi-tinggi. Saya bersiaran daripada ladang ummah, ladang ternak ummah, bertempat di Sungai Yu, Kuala Selangor. Masya Allah, keluasan 4 ekar, akan dimuatkan paling kurang 2,000 ekor lembu, dan akan juga ternak kambing. Di sini juga rumah sembelih. Ini adalah daripada alhamdulillah infak tuan-puan sekalian juga, dan kami sangat membuka peluang sepenuh Ramadan ini untuk kalian berinfak. Ada nombor dikongsikan tu. Kita tak guna duit, kita tak guna akaun yang sama dengan sahabat Amal Care tu untuk infak buka puasa tu lain. Sebab itu ada nombor akaun khas untuk infak ladang ternak ummah. Setiap besi, cerucuk, batu-bata yang dibina akan menjadi satu saham, satu wakaf yang kita akan nikmati, kita akan tunai, kita akan dapat pahala yang berpanjangan insya-Allah di alam barzah dan seterusnya. Ini adalah satu fardu ain untuk kami yang berkemampuan, fardu kifayah untuk kita semua
memastikan ada pihak yang menyediakan bekalan daging yang halal dan thayyibah. Jadi kami mengambil risiko ini, tuan-puan dimati Allah sekalian, mengambil tanggungjawab yang berat, bukan ringan. Dan alhamdulillah dengan komitmen Ustaz